Hello, welcome to the Yaman's channel. Okay, hari ni saya nak share satu tips yang mesti perempuan semua gila-gila nak tahu, iaitu tips nak kecilkan peha. Okay, saya share sikit lah kenapa saya nak share tips ni. Sebab dulu masa saya nak cakap muda, sekarang pun muda lagi. Tapi masa saya belajar, saya ni ada masalah. Kalau beli sesuatu dekat peha tak muat, tapi dekat pinggang longgar gila. So macam terpaksa beli saiz luar 27 sebab nak muatkan peha. Tapi sebenarnya pinggang ramping je. Macam itulah. So macam rasa tak puas hati lah sebab dia macam unbalance. Tempat lain kalau makan ke apa dia tak naik sangat. Saya ada 2 part lah yang selalu naik. Dia pipi, terus satu peha. So macam saya cari cara macam mana sebenarnya saya fahamkan kenapa, apa faktor yang boleh naik sampai peha tu kan. So hari ni saya nak share dengan you all. Sebabnya alhamdulillah lepas dah 4 orang beranak pun I tetap macam maintain macam tu kan. Okay, so macam mana so saya nak share lah tips-tips dia. Okay, so apa yang tak best sebenarnya bila peha kita ni besar ataupun bergisil ataupun tak yang sepatutnya lah kan, over drumstick, over fluffy ke apa kan. Okay, so sebenarnya macam tak dinafikan lah how we look ni akan affect how we feel about ourselves kan. Kadang-kadang kita rasa bila kita pakai seluar tu, macam contohnya kat atas dah okey dah, tapi dekat tangan punggung tu, kat baju tu melekat. So macam baju tu kalau tengok kat model pakai macam lawa je, tapi bila sampai kat kita tak lawa. Kita beli tu dengan harapan nampak lah macam lebih kurang macam gambar kan. So bila kita unbalance certain shape ni, first kali dia akan buat kita rasa tak confident. Sebab yang kedua, apa yang tak best bila peha kita besar ialah kita susah nak pilih baju atau pilih seluar. So sebenarnya choice tu sangat banyak, tapi setiap kali nak beli tu nak kena try. Lepas tu bila tarik kat sini tak muat pula kan. So choice yang kedua, kita boleh pakai apa-apa baju dengan effortless je. Okay. Lepas tu yang ketiga, apa yang tak best bila kita peha bergesil ialah menunjukkan hormon kita tak balance. So perempuan ni bila hormon tak balance, yang pertama akan berlaku peperangan di office, di rumah, kita jadi moody tak pasal-pasal kan. Lepas tu dari segi kesuburan, macam kita ada masalah dari segi itulah hormon. So kita punya period terganggu, lepas tu nak pregnant pun susah. So sebenarnya peha besar ni bukan sekadar semata-mata untuk kecantikan, nampak cantik tak cantik je, tapi sebenarnya it affects more than that. Sebab first, in order for you to love everyone di sekeliling you need to love yourself first. So sebenarnya bila kita improve, becoming a better version of ourselves, actually kita boleh bagi impact positif bukan saja pada diri kita, tapi kepada orang sekeliling. Because when we feel good, we can spread goodness, insyaAllah. Okay, so hari ni saya nak share tips macam mana nak kecilkan peha khas untuk wanita. Okay, sebelum kita nak share tips macam mana nak kecilkan, kita share dulu faktor-faktor macam mana, apa benda yang boleh contribute to peha yang semakin membuat-buat. Okay, so dia kalau kita tak tahu faktor ni, kita umpama macam kita nak masuk rumah tapi kita asyik tukar keychain je, padahal yang salah tu adalah kunci. So kuncinya adalah faktor. You kena identify faktor, barulah you buat apa method pun akan jadi. Okay, so saya dah berpengalaman alhamdulillah 11 tahun dalam coaching turun berat badan. Dan sebelum saya bagi satu program, saya akan evaluate dulu pemakanan setiap orang yang saya nak coach tu. So saya akan tanya apa dia makan daripada pagi sampai malam. So at least minimum sebulan saya akan buat evaluation tu dalam 30 orang. So bayangkanlah, kalau sebulan 30, setahun dah 360. Kalau dah 11 tahun maksudnya lebih 4,000 evaluation yang saya dah buat. Okay, so nak tahu tak daripada 4,000 lebih ni, apa yang saya dapat jumpa similarity orang-orang yang bahagian peha besar ni, apa yang sama antara mereka? Ada 4 benda. Okay, yang pertama, orang peha besar ni adalah yang penggemar kopi, teh tarik. Alamak, siapa tu? Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, orang yang peha besar ni, diorang juga adalah penggemar ayam bahagian drumstick dan wings. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang penggemar kacang-kacang, suka kudap sana, kudap sini, kudap sana, kudap sini kan. Okay, lepas tu yang keempat adalah yang dia suka
banyak sangat dairy punya food. Okay, so itu adalah 4 faktor. Okay, so sekarang ni saya nak share macam mana kita dah tahu kan faktor-faktor ni. Takkanlah terus nak kena stop coffee, takkanlah tak boleh makan ayam. So nak tahu macam mana? Saya akan share sekarang tips untuk kecilkan peha. Sekarang saya nak share tips macam mana anda boleh reshape peha dalam masa yang sangat singkat. Okay, so saya akan buat 2 bahagian. Satu bahagian makanan, satu bahagian exercise. Apa yang anda perlu buat? Okay, first bahagian makanan, sebab ni yang paling besar. 80% adalah pemakanan. Okay, so pemakanan ni macam tadi saya cakap tentang coffee kan. Kalau boleh jangan ambil the first thing in the morning. Ambil belah petang, kompat ke as your snacking. Lepas tu elakkan daripada ambil yang bersugar lah. So boleh ambil macam black coffee without sugar ke, ataupun kurangkan sangat-sangat gula dia tu. Yang penting bukan first thing in the morning, tapi belah petang sikit. And kalau boleh kurangkan daripada setiap hari, boleh try kurang kepada 3-4 kali seminggu, itu lebih baik, right? Yang kedua, kalau boleh cuba bulan tu tak payah makan ayam langsung, makan lebih banyak ikan, cuba. So sebab kalau macam ayam ni dia ada hormon semua kan, cucuk hormon, so kita pun jadi hormon tak balance. Kalau ikan, selain pada dia protein yang bagus, dia juga ada lemak baik. Okay, so try untuk makan ikan. Alright, so ini adalah bahagian makanan. My suggestions to you, macam mana nak kecilkan peha dalam tempoh yang singkat. So try buat ini. Okay, untuk bahagian senaman pula, okay, sebenarnya tak ada senaman yang target khas nak kecilkan peha. Dia bukan, term dia bukan kecilkan. Alright, term dia macam ni. Bayangkan bawang. Okay, bawang. So bahagian dalam tu, otot tu, okay, yang keras tu adalah apa yang kita buat, squat ke, lunges ke, itu untuk kuatkan bahagian dalam. Tapi selagi luar ni ada lapisan lemak, yang dalam ni kuat macam mana pun tak nampak juga. So kena balance. Yang luar ni cardio, yang dalam ni buat toning. Barulah you buat squat semua nampak. Okay, so cardio tu you boleh buat, saranan saya seminggu 3 ke 5 kali. You boleh buat zumba, you boleh buat jogging, you boleh cycling ataupun swimming. Okay, itu you kena buat 3 ke 5 kali seminggu. Tapi untuk toning pula, untuk bagi dia firm, bagi tak gelebih peha tu, okay, saya nak share 2 jenis exercise. Okay, yang pertama kita panggil wall sit. Okay, yang ni macam squat tapi dia lebih posture tu kurang susah nak salah sikit kalau buat wall sit. So cara dia macam ni dinding kan, cari satu dinding yang stable. Okay, lepas tu gerakkan macam 3 tapak kaki ke hadapan. Lepas tu buka sikit bukaan dia, and then sandar. Okay, so macam mana posture yang betul? Pertama, sandar tu chest open. Maksudnya jangan melengkung macam ni, jangan letak tangan macam ni. Pastikan tegak je. Okay, lepas tu 90 darjah. Cara yang salah adalah apabila contohnya kita buat macam ni, lutut kita lebih daripada ibu jari kaki. So yang macam ni salah. So pastikan 90 darjah. Okey, berapa lama nak buat? Untuk permulaan boleh buat selama 60 saat. Kalau dah biasa boleh improve 90 saat, 120 saat. Tapi kalau nak efek dia macam awak lari 5 km, you boleh buat 3 minit. Cara dia, kalau saya akan pasang satu lagu yang saya suka. Saya dengar sampai habis lagu tu. Tapi sebab ada lagu, so saya harus enjoy. Tak rasalah 3 minit tu. Okay, itu workout yang pertama. Okay, workout yang kedua pula adalah side leg raise. So macam tadi tu kita nak fokus kat bahagian quadriceps and also hamstring, bahagian depan dan belakang. Sekarang ni nak fokus kat bahagian tepi. Kadang-kadang kan kulit peha kan ada pelepuk, dia besar belah tepi kan. So sekarang nak fokus kat belah tepi. Alright, so cara dia, okay, sandarkan satu tangan dekat dinding. Okay, lepas tu letak tangan dekat sini untuk support, and then angkat. Okay, lepas tu turun dalam 45 darjah macam tu lah. So angkat, turun. Okay, so kalau boleh, cara yang salah bila you tilt badan you ke depan, bila you macam tercondong ke depan kan, macam ni, pinggang you dah tak align dah. So pastikan posture belakang straight, and then just angkat. So boleh buat 20 ke 30, and then tukar side sebelah sini pula. Okay, so itu adalah 2 jenis workout untuk reshapekan peha. So kita dah go through 3 benda. Hari ni kita share pasal apa yang tak best bila peha besar, lepas tu apa faktor peha besar, dan juga apa tips nak kecilkan peha. Okay, so saya harap kongsian saya ni bermanfaat untuk semua. Sebabnya my passion is
really to share and cara-cara yang betul, and also to see people transform. Itu satu kepuasan buat diri saya, sebab saya rasa macam perempuan ni bila dia confidence and dia love diri dia, dia boleh bagi the best to the people yang surround dia lah. So the change start from one person, and then your change will affect a lot of people. Okay, so kalau anda berjaya dengan tips ni, boleh komen, ataupun kalau anda mencuba kan, say yeah dah cuba ke apa kan, so that sama-sama kita boleh reshapekan pearl kita. Okay, so jangan lupa subscribe.